up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto. Alright guys, kita baru memperoleh satu lagi info terbaru daripada Korean Leaker dan telah disahkan benar oleh Redon dari Arlong Park Forum. Betul, kita beroleh kemenangan yang pertama. So dalam video ni aku just nak menambah sedikit lagi spoiler untuk chapter 1037 dan aku sulam dengan teori aku sebelum ni di penghujung video. Okay? Alright, jom let's proceed with the content. Apollo, bila-bila masa, di mana jua? Alright, sebelum ni kita telah mendapat pendedahan bahawa tajuk chapter 1037 nanti akan bertajuk Shuron Hake. Kemudian kita diberi pendedahan bahawa Fire Festival yang sedang berlangsung di Flower Capital sedang hampir tiba ke penghujungnya. Kemudian kita juga telah mendapat pendedahan bahawa dalam chapter 1037 kita juga akan disajikan dengan pertarungan antara Luffy menentang Kaido. Dan Kaido akan memperkenalkan satu teknik baharunya, which is Shuron Hake, yang menjadi tajuk untuk chapter ini. Dan Kaido dilihat emosinya bercelaru akibat kemabukan. Kemudian dalam chapter 1037 nanti juga scene akan dibawa ke arah Pangia Castle di Marijoa, di mana Gorosei sedang berbual-bual tentang penangkapan Nico Robin. Dan macam yang aku cakap sebelum ni, yes, kapal perang yang menuju ke arah Wano Kuni bukanlah kapal marine, bahkan itu adalah kapal milik the world government. Aku cakap sebelum ni, kapal yang sedang menuju ke Wano Kuni itu adalah kapal world government adalah sebab aku tak nampak simbol marine pada kapal tu. Dan dalam chapter 1037 nanti terbuktilah sudah. Dan dalam spoiler lepas kita digemparkan dengan scene di mana salah seorang daripada fleet world government itu telah menginform Gorosei bahawa mereka telah melihat satu bayangan, dan even untuk Gorosei mereka sendiri tak menyangka akan kehadiran sosok itu, dan ternyata sosok itu adalah Zunisha. Cuma misteri berkenaan Devil Fruit yang disembunyikan namanya sahaja masih lagi belum kita dapat pendedahannya. So seingat aku, antara Devil Fruit yang menjadi buruan marine adalah Gomu Gomu no Mi dan Opi Opi no Mi. Gomu Gomu no Mi ni kita tahu dia mendapat kawalan yang ketat oleh world government, dan Who's Who yang telah gagal untuk secure Devil Fruit tersebut telah dipenjarakan. Manakala Opi Opi no Mi pula, kita mendapat maklumat daripada DS Beryl, iaitu bapa kepada X Drake, bahawa buah Opi Opi no Mi dahulunya pernah dimakan oleh seorang doktor pada satu masa dahulu. Kemudian doktor yang memakan Opi Opi no Mi ini telah menjadi satu sosok legenda kerana berkat Devil Fruit itu, doktor itu mampu untuk memulihkan segala penyakit. Dan ketika Doflamingo escape dari Marijoa, dia membawa serta pengetahuan tentang harta nasional dari Marijoa yang akan memungkinkan dia untuk menakluk seluruh dunia jika dia menggabungkannya dengan kemampuan Opi Opi no Mi untuk memberinya kehidupan abadi. Untuk alasan ini dia telah mencari buah iblis ini. Sekitar 6 bulan setelah saudaranya Don Quixote Rocinante meninggalkan kru bersama Law untuk mencari obat untuk Amber Lead Syndrome, Doflamingo mendapat kabar tentang Opi Opi no Mi yang dijual ke pihak marine oleh pihak Lanun yang tidak mengetahui kebenaran potensi buah tersebut, dan dia telah menghubungi Rocinante untuk memberitahunya tentang hal ini. Doflamingo memerintahkan 2 pelarian untuk kembali ke kru, dan setelah krunya mencuri buah ini dari transaksi, Rocinante akan memakan buah Opi Opi no Mi dan menggunakannya kekuatan tersebut untuk menyembuh Law. Rocinante akan memakan buah Opi Opi no Mi dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Law. Apa yang tidak diberitahukan Doflamingo kepada adiknya bagaimanapun adalah bahawa dia bermaksud untuk memerintahkan Rocinante untuk menggunakan operasi kemudaan abadi padanya, memberikan Doflamingo kehidupan abadi. Rocinante sudah mengetahui niat Doflamingo yang tak terucapkan itu, dan sebagai spy dalam marine yang sudah memiliki kekuatan buah iblis, Rocinante memutuskan untuk masuk campur transaksi ini sendirian sehingga dia mampu memberi makan buah itu kepada Law dan menyelamatkannya dari sindrom Amber Lead yang dialami oleh Law. Akhirnya Rocinante berhasil mencuri Opi Opi no Mi, dan dikatakan juga Devil Fruit Opi Opi no Mi ini berharga 5 bilion berry. Tapi pada aku, berkemungkinan harga Opi Opi no Mi jauh lebih mahal sebab Doflamingo sendiri yang telah mendapat maklumat rahsia sulit dari Marijoa mendedahkan dalam chapter 765 bahawa si Lanun bodoh yang mendapat Devil Fruit Opi Opi no Mi itu tidak mengetahui pun harga sebenarnya. Dan dalam chapter 766, DS Beryl mengatakan Devil Fruit Opi Opi no Mi itu berharga 5 bilion berry. So there is a possibility jugalah
dalam spoiler 1037 ini. Devil Fruit yang disorokkan nama itu adalah OP-OP Nomi. Alright, we going back to Zunisha yang dikatakan bakal muncul dalam chapter 1037 ini. Spoiler baru mengungkapkan bahawa bayangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Zunisha yang terungkap telah muncul di belakang armada kapal yang muncul di Wano. Spoiler lebih lanjut mengungkapkan bahawa kapal-kapal itu adalah kapal perang dengan bendera pemerintah dunia. Mereka bukan milik angkatan laut. Tidak ada marine yang muncul dalam chapter ini juga. Dan kalau kita ingat balik di bahagian sebelumnya dari spoiler 1037 sebelum ni, bahkan Gorosei sendiri pun kesulitan mempercayai identiti bayangan tersebut dan menyebutnya sebagai legenda. Itu akan cocok bahawa itu adalah Zunisha. Selain menjadi gajah Naitami Norida, Zunisha telah dijatuhi hukuman berkeliaran selama-lamanya untuk kejahatan yang belum terungkap di manga. Banyak penggemar berspekulasi bahawa apa yang Miyagi duga tentang Zunisha sebelumnya, bahawa Zunisha mungkin tidak berkeliaran tanpa tujuan dan mungkin pada kenyataannya mencari lokasi tertentu, dapat dibuktikan benar di One Piece chapter 1037 ini. Lokasi ini dispekulasikan sebagai Wano. Mungkin kejahatan Zunisha dan tujuan perjalanan Zunisha ke New World akan terungkap dalam arc ini. Alright guys, sebelum ni dalam video bertarikh 1 Jun 2021 aku ada pernah berdiskusi berkenaan kehadiran Zunisha ke Wano dan aku ada sertakan hujah-hujah aku sebab apa aku rasa Zunisha akan hadir ke Wano. So aku end video ini dengan menyertakan hujah aku dalam video tersebut. Okay, dan dalam video tu aku ada juga petik pasal suara yang Momo dengar adalah Zunisha sebelum ni. So just abaikan part tu. Okay. Alright, next kita nak berdiskusi pula pasal si Momonosuke ni. Tak pasal-pasal berjerit seorang-seorang. Lepas tu dia cakap, apa ini? Suara apa ini? Awak siapa ini? Lebih kurang macam tu lah. And guys, mungkin perbincangan ni akan jadi panjang sikit, so aku harap korang bear with me, okay? Dan dalam discussion ni aku nak combine sekali persoalan kenapa Bau Huang tak habiskan pengumuman dia. So guys, Oda telah mengatakan bahawa peperangan Wano ni akan menjadi lebih besar berbanding Marineford. So kalau dalam peperangan Marineford, Oars telah datang membantu, mungkin dalam peperangan Wano ni Zunisha pula yang datang membantu. Sebab pertama adalah Momo dari awal diperkenalkan sampailah sekarang nampak macam tak function sangat kan. Melainkan masa kat Pang Hazard dulu je lah dia terbangkan Luffy. Tapi lepas tu dah tak function. Dan adalah juga beberapa part lagi yang dia function masa kat penjara udon tu, masa semua banduan-banduan dia melutut tunduk dekat Momonosuke kan, membuatkan Hyogoro cakap, oh ni lah benda yang kita tak ada rupanya. Dan selain daripada tu, he is only a crybaby. Padahal position dia adalah bakal shogun. Dan sebab apa Momo cakap yang dia tak boleh mati lepas baca jurnal tu, berkemungkinan impian bapak dia sangat-sangat besar. Jadi segala impian bapak dia tu sekarang terletak di atas bahu Momo. Ataupun lepas menjumpai Laugh Tale, sejarah Void Century tertulis dalam jurnal tu. Dan Oden juga menulis 20 tahun akan datang apa yang akan berlaku dalam jurnal tersebut. Pasal kita boleh tengok pasal sebelum ni Oden ada cerita kat Toki apa yang akan berlaku 20 tahun lagi. Dan kita sedia maklum bahawa impian Oden adalah untuk membuka sempadan Wano. Tapi untuk apa? Sebab dulu-dulu klan Kozuki sendiri yang menutup border Wano dan dikuasai oleh orang yang berniat jahat. Tapi kalau buka balik, takkan sekadar buka je, mesti ada tindakan susulan lepas dibuka sempadan Wano tu kan. So mungkin dalam jurnal itulah menceritakan tindakan selanjutnya. Dan Momo diramalkan mempunyai peranan yang sangat penting juga. So kat sini aku sedikit sebanyak dah mula yakin dengan teori The Library of Ohara sebelum ni, which is Momo lah the ancient weapon Uranus yang mampu mengawal the colossal elephant yang bernama Zunisha. Tapi tenang, korang jangan fresh pula, itu cakap telur dalam kapal Roger. As I said tadi kan, ini teori The Library of Ohara dan aku mula yakin dengan teori ni. But stand aku pasal telur tu still sama lah. Dan possibly suara yang didengari oleh Momo itu adalah suara Zunisha. Pasal kita tahu sebelum ni dalam episod lepas kita boleh tengok Oden bagi tahu bahawa Zou dan klan Kozuki secara histori memiliki ikatan yang sangat-sangat kuat. Lepas tu pula kita boleh tengok yang sebelum ni pun klan Ming dah sampai Wano. So possibly Zunisha dah ada dah pun kat Wano ni. Dan kita dah tahu klan Kozuki dengan orang-orang Zou ni mereka memiliki hubungan yang rapat. So kalau engkau lah kan, kawan kau dalam masalah, takkan kau tak tolong kan? Samalah macam si klan Kozuki ni pula. Sekarang dia orang dah tahu yang klan Kozuki dalam bahaya. Macam sebelum ni masa Zou kena attack dengan Jack, klan-klan Kozuki ni tak
tak tahu dan diorang pun tak ada preparation untuk lawan balik. Tapi kali ni berbeza. Sebab apa? Diorang dah tahu dah yang klan Kozuki dalam bahaya. Klan Kozuki akan bertarung, dan bertarung pula dengan bukan orang calang-calang punya. Diorang akan bertarung dengan orang yang hebat. Pastilah klan Mings ni, klan Zou ni akan bantu diorang. Semuanya akan datang sebab after all kita tahu yang orang-orang Zou ni, klan Ming ni, tak ada siapa yang lemah. Semuanya fighter. Lepas tu kat panel ni dalam chapter 1014 kita boleh tengok yang Frankie seolah-olah macam terkejut, seolah-olah ternampak sesuatu yang tinggi atau mungkin ternampak sesuatu yang besar. Lepas tu dia cakap, "What was that?" Pasal kita boleh tengok yang kepala dia terdongak, dan berkemungkinan pengumuman si Bao Huang dalam chapter lepas terhenti juga. Possibly Bao Huang ternampak Zunisha. And interestingly, dalam anime yang baru keluar, kita boleh tengok Toei sekali lagi seolah-olah memberi spoiler kepada kita dengan menunjukkan gambar Momo yang sedang pekup telinga, dan kat bahagian belakang gambar Momo tu ada Zunisha. So berbalik kepada penyataan aku tadi, kalau masa peperangan Marineford Ors Junior sampai, so dalam peperangan Wano ni tak mustahil Zunisha sampai dan bersedia untuk berperang juga. Dan berkemungkinan mesej yang Momo nak suruh Kinemon sampaikan tu adalah Momo nak suruh semua aliansi mereka terjun dari Pulau Terapung Onigashima sebab Zunisha nak bantai pulau tu dengan belalai dia. Again, I don't know, I'm just saying. Alright, thank you for your time. Thank you for watching. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi